Untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Cik Mat Mohaini dari Taiping, Perak. Saudara dah ramai. Saudara Hani Abdullah, Zamari LC. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Begitu juga Saudara Zainuddin Ismail, Saudara Ramzun, Saudara Mak Faridun Tukiman, Richard Bakri, Abu Nem, Azrul Jalil, Cik Mat Mohaini dari Taiping, Perak, Pak Chu dari Langkap, Perak, Puan Halimah Ismail, Faizah Yub, Puan Rusmini dari Pontian Johor, saudara Mazlan anak Mazlan Lan, saudara Abu Nem, Salam Perjuangan, Rusuni Korengot dari Sarawak. Kita juga Puan Intan, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. Apa khabar Singapura? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Saleh Lembang, saudara Nur Ali, saudara Izzuddin, saudara Ramli Karim dari Keluang Johor, saudara Abu Samah dari Bukit Puchong, saudara Mustafa Ilyas, Puan Umi Kalsum, Salam Cita Damai, Puan Hamidah Kamat. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah kalau saya nak santuni satu persatu, nanti sukar saudara. Sampailah pukul 2 pagi, 3 pagi. Okey saudara. Bagaimanapun saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 27 Januari. Hari yang ke-45 hari lagi saudara. Kita akan menghadap ataupun menanti kehadiran Fajar Ramadan saudara. Tapi jangan lupa, hari ini adalah hari yang ke-1404. Virus tersebut masih lagi beredar dalam negara kita, belum lagi usai. Tambah-tambah lagi bila masih ada musim banjir, maka virus itu boleh mudah merebak. Begitu juga dengan banjir ini, saudara. Setakat ini laporan saya terima saat petang tadi, saudara. Terdapat masih lagi teman-teman, saudara-saudara kita yang ditempatkan di beberapa pusat pemindahan sementara. Jumlah mereka yang ditempatkan dalam PPS adalah jumlahnya 2,953. Bangsanya di Terengganu, Kelantan, Pahang dan Johor. Bersamalah kita berdoa agar banjir itu usai. Baik, saudara. Sebelum saya nak memulakan bicara ini, saya mendapat berita duka adik saya, saudara. Berita duka adik saya, saudara Rafi Awang Kecil. Saya panggil itu Eman JR, saudara. Dan akhirnya beliau tewas jam 6.40 petang tadi. Beliau menghadapi sakit barah tulang, 3-4 bulan, sadai, di rumah, di hospital. Tapi akhirnya beliau tewas. Dan jam 6.40 tadi, beliau mengembuskan nafas akhirnya. Kepada seluruh warga UMNO khususnya, tentulah kita merasai kehilangannya. Dan kepada keluarga, seluruh family, Eman ataupun Rafiq Awang Kecil, saya ucapkan salam takziah dan saya mohon saudara kita semua agar kita dapat membacakan surah Al-Fatihah bagi mengiringi perjalanan roh Allahyarham ke negeri yang abadi. Al-Fatihah. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah impian. Jadi kita harus meneruskan kehidupan tanpa memikirkan soal apa yang berlaku, itu ketentuan ilahi. Ya saudara, life must go on. Kehidupan itu masih mesti diteruskan. Apa khabar Puan Farida, Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan, Muhammad Asidir, Arifin Abdul Halim, Saudara Hamid dari Kuantan, Saudara Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Begitu juga Kedamaian, Saudara Ahmad Tarmizi, Titian Perjalanan, Hamba Allah, dan teman-teman yang lain. Baik, saudara, malam ini bicara kita sepatutnya panas, saudara. Sebab terus terang saya katakan, saya mengundang sahabat saya anggap sebagai anak lah, saudara. Zaman saya sudah berlalu, saya tidak lagi menjadi dalam pergerakan pemuda UMNO. Hari ini saya mengundang Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan, saudara. Yang tinggal Batu Nensan saja lagi, saudara. Itu satu di Labuan, satu lagi Labuan juga tak ada. Ha? Labuan juga tak ada. Sekarang pun tak ada juga lah, kan? Itulah satu yang adanya. Dan itu yang mulia Datuk Alif Firdaus Abdul Hadi selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah, sihat. Dok boleh bercakap sikit, Datuk, pada pemuda-pemuda untuk seluruh negara? Ya. So, first of all, saya ucapkan terima kasihlah pada Datuk Seri kerana menjemput saya mewakili pemuda wilayah untuk berbicara sedikit tentang pemuda hari ini. Ya. Mungkin orang sebelum ni tak nampak yang pemuda hari ini ada yang mengatakan layu. Mungkin hari ini kita boleh
berbicara sedikit apa yang pemuda telah buat, apa pemuda yang kita merancang untuk masa hadapan. Macam-macam juga persepsi terhadap pemuda ni di peringkat di peringkat nasional juga. Ada yang mengatakan kami ni menungkak arus, ada yang mengatakan kami ini melawan peringkat atasan. Itu semua mungkin kita boleh berbicara hari ini, mungkin kita boleh luahan hati di peringkat kami, insya-Allah. Ya, secara kacak orangnya mudah menguntumkan senyuman. Jangan terpikat Sarah, nanti marah dia orang di rumah. Ada kota lagi. Ada kota lagi. Sarah, pemuda ini yang saya suka Sarah. Semangat ke pemuda. Hei pemuda. Hei pemuda, kita kena berani sikit lah. Katalah balik rumah kan kena tarik. Tak apa, dia depan kamera lain. Dan seperti biasa saya moderator tetap kita juga ahli pergerakan pemuda UMNO bagi Shah Alam, saudara Jack Nazrul. Apakah Jack? Khabar sihat alhamdulillah. 2-3 hari tak jumpa Jack ya. Itulah. Sila. Saya pun pemuda juga masih lagi umur pemuda. Ya. IC saya 14. Oh, itu 14 wilayah. Tapi saya bahagian Shah Alam. Saya pun dah menetap dekat Shah Alam, anak-anak pun sekolah di situ. So insya-Allah malam ni rasa banyak soalan yang kita boleh tanya kepada Datuk Alif supaya dapat kita rungkaikan banyak-banyak kesimpulan yang semua ini. Dan tajuk bicara kita malam ini adalah Gedang perang telah dipalu. Mampukah pemuda bangkit? Itu persoalannya. Jadi siapa nak buka dulu? Jack nak buka dulu ke saya nak buka dulu? Silakan Datuk. Saya nak buka dulu, saya nak bertanya dengan saudara Datuk Alif. Maksudnya terus terang saya katakan. Datuk dah kata tadi bahawa banyak persepsi orang mengatakan pemuda itu layu, pemuda itu lembik, pemuda ini tak ada agenda, tidak ada way forward. Banyak orang katakan sebab kerana tidak dilihat keberadaan pemuda. Tambah-tambah lagi sekarang ini sebenarnya kalau Datuk melihat perkembangan di pihak parti yang lain tu, mereka semakin huru-hara. Sepatutnya inilah masanya pemuda mengambil tempat untuk melebarkan sayap. Tapi kenapa pemuda dilihat dalam keadaan yang seolah-olah tidak bermaya? Sila jawab, Dok. Okey, terima kasih Tok Sri. Okey, nak mengatakan pemuda hari ini tidak bermaya tu saya rasa tidak betul. Sedikit latar belakang berkenaan pemuda yang ada hari ini. Kami ini yang ada kepimpinan pemuda hari ini semuanya mengambil tampuk kepimpinan ni dengan mengetahui yang tidak ada apa pun di dalam UMNO. Kami tidak macam sebelum ini punya, sebelum ini kepimpinan sebelum ini mereka punyai segalanya. Punyai fund, punyai kedudukan, punyai kuasa, dan kita yang ambil hari ini mengetahui yang benda ni memang zero. Tidak ada komimah politik. Tidak ada. Tidak ada. Waimah duit dalam akaun pemuda bahagian masing-masing pun kebanyakannya kosong. Negatif pun ada. Ya, negatif pun ada. Negatif ni apabila dah kena tolak charges back ada negatif. Bila kita ambil alih tu, ada juga pemuda bahagian yang datang kata bank suruh top up. So kita ambil ni semata-mata jiwa itu bersama UMNO. Jiwa UMNO itu saja yang tinggal, yang ada hari ini. So dari segi layu tu mungkinlah layu sebab baru lagi. So tetapi agenda yang kami bawa dalam pemuda ni insya-Allah benda ni akan ada. Saya lebih suka bercakap di konteks wilayah lah. Saya tak bolehlah sentuh di peringkat terlampau nasional sebab saya mengemudi pemuda wilayah. Di wilayah kita menggariskan 3 segmen yang kita target. First year ni memang kita target tu intact. Intactkan pemuda ni. Kita ramai ahli tapi kita tahu yang ramai ni kualitinya tak ada. Ikut-ikutan saja. Datuk kena ingat Datuk kena insaf dan sedar bahawa Datuk memimpin pergerakan pemuda UMNO wilayah persekutuan. Betul. Wilayah ini adalah tempat di mana dari seluruh negara hadir ke sini dan berusaha untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki pendidikan dan sebagainya. Tumpuan di sini. Tapi kalau di sini rebahlah tempat lain. Betul. Kita memang menganggap wilayah ni sebagai jendela politik Malaysia ini. Apa saja yang terjadi dia bermula di wilayah. Apa juga masalah bermula juga di wilayah. So kita memang first yang kita nak buat adalah untuk macam Datuk Seri selalu cakap consolidate. Kita nak make sure kita punya ahli hari ini betul-betul menjiwai perjuangan UMNO itu. Hari ini kita ada kepimpinan cawangan pemimpin bahagian yang kadang-kadang tidak tahu juga. Kadang-kadang nak manage cawangan tu sendiri pun kadang-kadang tak tahu, Saudara Jack. Kadang-kadang nak mengadakan mesyuarat, quorum, a simple one pun tidak tahu. So first of all, we back to basic. Kita pergi kepada basic dulu. Kita pemuda wilayah, kita nak back to basic. Kita nak make sure daripada cawangan, bahagian,
seterusnya kepada negeri, kita nak make sure pemuda-pemuda ni tahu apa itu perjuangan kita. Macam mana kita nak menguruskan parti. Dari sekecil-kecil menguruskan cawangan hingga ke peringkat negeri. Itu yang kita nak buat dulu, Tok. Okey. So seterusnya kita akan tengok kepada ekonomi. Dan politik ni saya letak akhir sekali, Tok. Sebab saya tidak suka bercerita politik daripada awal. Kita baru habis PRU 16, kita nak PRU 15, kita nak cerita pula PRU 16. Within that time kita tak sempat nak buat kerja. Kalau kita bercerita politik daripada awal sampai habis asyik cerita politik, bila kita nak kerja? So saya lebih suka untuk bekerja. Bekerja dari segi parti, bekerja daripada segi ekonomi, dan kita cerita politik ni last sekali lah. Maksudnya penghujung nanti dah dekat apply, then we go dah. Tak apa, Datuk. Jejak. Untuk malam ni insya-Allah cakap pasal politik last lah. Oh, okey. Sila je. Okey, bercakap tentang ekonomi ya, Datuk. Baru-baru ni kita dapat tengok daripada Setiausaha Agong dan kenyataannya ada menyentuh tentang mahu menubuhkan satu Suruhanjaya gig ekonomi. Dan I believe it was spearheaded by pemuda ke ataupun pemuda kan? Masya-Allah, tabarakallah. So jadinya walaupun kita nampak ada yang menangguk di air keruh di sebelah pembangkang, dan mereka begitu cepat untuk mengumpulkan ramai-ramai Grab rider tu, kononnya nak jadi hero pada mereka, tetapi solusi tidak ada. Jadi boleh tak Datuk cerita sikit tentang kerangkaan yang mahu dilakukan untuk Suruhanjaya gig ekonomi ni? Okey, cakap pasal gig ekonomi ni dia very dekat lah dengan saya. Saudara Jack, Datuk Seri. Pada tahun lepas, pada PAU tahun lepas, saya mewakili pemuda UMNO wilayah. Saya jurucakap pemuda wilayah. Sebelum tu, Datuk latar belakang Datuk sebagai apa, Dok? Saya orang meniaga, Tok. Oh, meniaga. Okey, teruskan. So, saya jurucakap pemuda wilayah di PAU tempoh hari di peringkat pemuda. Dan kebetulan time tu Datuk Seri Presiden masuk ketika saya berucap, dan saya sendiri yang bawa isu Suruhanjaya gig ni sebenarnya. Dan alhamdulillah hari keesokannya Datuk Seri Presiden pick up. Memang dia ada juga mengatakan terima kasih kepada Wakil Pemuda kerana bawa isu ni, kerana kita tahu tu Suruhanjaya gig ni tidak ada di Malaysia ni. Hari ini kita terlampau mengiyakan ekonomi gig ni, tetapi tiada kawal selia, saudara Jack. Tiada kawal selia. Seperti contoh, kita tengok hari ni, saya bercakap tahun lepas lagi, hari ni dah jadi. In one night, syarikat-syarikat yang seperti Grab, Foodpanda, in one night dia boleh tukar policy dia, dan nobody can control it because it's a company. So benda macam tu kita tak nak, sebab kita tahu kebanyakan Grab rider ni adalah orang kita. Orang kita, especially orang Melayu. UMNO memperjuangkan Melayu. So saya bercakap atas kapasiti Ketua Pemuda Wilayah ni sebab kebanyakan yang bekerja sebagai Foodpanda, Grab apa ni semua ni di wilayah. Di wilayah. Saya bukan tidak menyokong gig ekonomi ni, tetapi ini adalah sebenarnya untuk part time. Bukan untuk sebagai career lah. It's not career. Sebab hari ni kita nampak, kita nampak yang Grab rider hari ni dia this kerja untuk dia adalah kerja hakiki dia. Bukan lagi part time. Bukan lagi part time. Hari ni graduate pun tak nak kerja. Graduate hari ni dia rasa lebih suka bawa jadi rider sebab benda tu fleksibel dari segi timing. So dia nak kerja, dia kerja. Dia tak nak kerja, kerja. Tapi kami di peringkat pemuda wilayah, Datuk Seri, ketua-ketua pemuda bahagian, setiap bulan kita melawat ahli kita yang aksiden patah kaki. Ada ya? Ada. Boleh dikatakan setiap bulan. Banyak kes yang. Bila dia aksiden, 6 bulan terlantar, tak boleh kerja. What can you do? Kalau dia lah satu-satunya yang penyumbang ekonomi kepada keluarga dia, tak ada, Datuk Seri. Siapa nak bela? Siapa nak bela? So saya lebih suka Suruhanjaya gig ni, saya setuju because itu dari segi ekonomi, dari segi sosial, moral juga ada masalah. Sebab kita tahu hari ni, Datuk Seri, ada juga orang-orang kita buat benda-benda yang tak elok, menjual benda-benda yang tak elok di sosial media. Baru ni juga kena tangkap. Betul? Kan? Okey yang tu. Semua itu bermula daripada live. Daripada sosial. Tuntutan kehidupan. Tuntutan kehidupan. So sampai bila benda ni kita nak biarkan? So Suruhanjaya gig ekonomi ni bukan saja mengawal tentang ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari segi masalah sosial. Dari segi masalah moral ni. Kita kena tengok sebab orang kita dah tak fikir dah bab halal haram, bab agama ni semua dah tak fikir. So saya memang amat setuju dengan
ada kan Suruhanjaya gig ekonomi ni memang dekat dengan hati saya, memang saya sendiri yang bawa dalam pemuda. Ertinya sekarang ni Suruhanjaya gig ekonomi lah. Bukanlah nak wujudkan bahawa Suruhanjaya untuk menyiasat tentang pemandu-pemandu Grab ni, bukan Tak, saya rasa satu badan kawal selia. Kawal selia. Kawal selia gig ekonomi ni. Sebab Dari segi segala benda lah, dari segi perundangannya, dari segi ekonominya, dari segi moralnya. Sebab 2 malam yang lalu, saya ada berbicara dengan mantan ahli parlimen Kapar dan juga merupakan timbalan presiden pertubuhan buruh dunia, buruh antarabangsa, buruh Malaysia. Dia mencadangkan, dia kata sepatutnya diwujudkan kesatuan. Jadi pemandu-pemandu ni duduk di bawah satu kesatuan, bukan persatuan itu, kesatuan. Kongres lah. Bukan kesatuan. Jadi macam unity. Dan dia lepas tu dibincangkanlah, wakilnya pergi bincang dengan syarikat itu. Kemudian diadakan menandatangani CNA. Jadi dapat setuju, ini harganya. Jadi tak boleh sesiapa pun dah lagi nak memungkiri. Kalau mungkir, bagaimana you sudah mungkir pada perjanjian asas. Itu katanya satu. Kemudian saya tak bersetuju dengan, saya ingat berapa malam dulu kita bersama dengan Datuk Ahmad Maslan. 4 malam dulu dah. 4 malam dulu saya bersama dengan Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Ahmad Maslan, mantan Susah Agung kita. Sebab beliau menyatakan bahawa masalah orang Melayu kita ni sebab kita tidak ramai usahawan. Yang banyaknya nak makan gaji. So inilah sekarang ni saya nak tanya kepada Datuk, apakah Datuk tidak mahu mengembeling atau mencari jalan, menggalakkan supaya anak-anak muda khususnya, sebab ini within your capacity. Datuk jangan lupa Datuk, 45%, 47% pengundi adalah anak-anak muda Datuk. Betul. Dan kita punya population di Kuala Lumpur sendiri, saya rasa lebih daripada itu anak-anak muda. Yang dah tua tu balik kampung. Betul. Kan? Yang muda semua beralih ke kuala. Jadi kalaulah mereka tidak menceburi dalam bidang keusahawan, sampai bila kita nak melihat akan lahirnya jutawan-jutawan bilianer Melayu? Saya nak tanya pada Datuk, apa perancangan you sebagai Ketua Pemuda Negeri, khususnya wilayah persekutuan, terhadap anak muda? Silakan Datuk. Okey, kami di peringkat wilayah persekutuan kita ada juga perbincangan bersama Badan Perhubungan UMNO Wilayah baru-baru ni untuk berbincang berkenaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang akan diadakan 29 Februari. Tapi untuk UMNO kita akan adakan 3 hari bulan. So untuk kolokium untuk kolokium ekonomi yang UMNO punya 3 hari bulan. So di situ pengurusi perhubungan juga Datuk Seri Johari Gani. Jadi bos penghubungnya bos saya. So kita bagi few ideas lah daripada pemuda wilayah. Pemuda wilayah nampak yang di wilayah ni kita banyak option yang kita ada. Tetapi kita tidak menggunakan kuasa yang ada dan kita tidak menggunakan idea kita untuk mengembangkan ekonomi ni untuk memutra. Saya bagi contoh Datuk Seri. Kita punyai tanah yang banyak. Okey. Tanah-tanah yang dipunyai oleh, saya boleh contoh Mawib. Tanah-tanah pocket land di BKL. Tetapi ini semua kalau kita as a individual, Saudara Jack, orang-orang baru nak berniaga ni, kita pergi definitely tak boleh. Tapi kita juga ada mencadangkan seperti MARA. Untuk mereka ni step forward, you ambil tanah ni, bukan you ambil, you sewa. Dan you bagi usahawan-usahawan kita ni menyewa balik daripada you. Begitu juga dekat mall-mall yang besar. Kita tak ada peluang Datuk Seri, tetapi anak-anak muda hari ni very kreatif. Produk-produk dia boleh diterima internationally, tetapi tidak ada peluang untuk kita masuk. Sebagai contoh TRX yang baru, hasil daripada perjuangan mantan Perdana Menteri kita, orang UMNO, Presiden kita Datuk Seri Najib. Tetapi apakah untungnya orang Melayu dekat situ? Kita mampu tengok. Itu yang saya nak tanya Datuk tu. Apakah Datuk sudah membuat satu database, kajian? Sebab Datuk saya nak tanya, di wilayah persekutuan khususnya, berapa jumlah kedai-kedai, pusat-pusat membeli belah tu milik orang Melayu? Tidak ada Datuk Seri. Kalau tak ada, apa yang kita harus lakukan? Ini sekurang-kurangnya yang kami minta sekarang ni, kalau kita tidak boleh wujudkan satu badan, kita tengok yang paling dekat adalah MARA. Saya mohon pihak MARA tengok benda ni. Dia pergi tengok dekat. Tak boleh tengok Datuk. Ya, kita tidak ada Datuk. Kita hari ini pemuda harus bertindak Datuk. Okey, kalau kita nak cakap ialah Setiausaha Agung juga adalah pengurusi MARA. Saya minta kalau Datuk Wira Setiausaha Agung melihat kita punya live hari ini, cuba difikirkan selain daripada MRSM yang dia tengok, dia kena tengok juga kepada orang yang dah
graduate daripada MRSM pun banyak tak ada kerja. Okey, banyak tak ada peluang untuk berniaga. Betul. So saya tengok Mara please step forward. You tengok, bukan kita mengecilkan medan Mara digital, tapi daripada saya kecil Tok Sri, orang Melayu berniaga kat situ je. Apa jadi? Apa jadi? Tutup juga Mara digital, bukan tutup lah, maksudnya tak ada orang. So hari ni saya tengok contoh, saya bagi contoh Pavilion. Kalau orang macam kami ni lah, orang Kedil macam kami ni nak berniaga, tak mungkin dapat tempat. Wak Iman nak berniaga dekat food court. Datuk sudah mengalah ni. Tak, maksud saya sekarang tak boleh begitu. Sekarang saya bercakap ni di ceritanya sekarang. So saya tengok macam Mara should step forward. You pergi demand with this developer and all, you demand bagi kota kepada Bumi Putra. Bagi kota. So bila Mara yang pergi, confident level untuk syarikat-syarikat ni lebih tinggi. Confident level dia maksudnya dia bagi sewa kepada Mara, jaminan pembayaran sewa tu lebih terjamin. Dan kita sebagai Bumi Putra, kita boleh sewa balik daripada Mara. Jack, dah lari ni Jack sebenarnya Jack. Pemuda ni Jack, berpatah sayap paruh tongkat tak, kita pergi kepada mana bukan boleh mengharapkan bukan mengharap, kita mohon. Kita mohon Mara tengok benda ni. Kita kena Kita mendesak. Kita mendesak. Kita pun ada ni juga sebab Setiausaha Agong pun dulu ketua muda juga. Dia pun hati sama juga. Bukan Setiausaha Agong, Presiden parti kita bekas. Betul Datuk Seri. So, Jangan kalau main tu. Datuk Seri Presiden dengar lagi alhamdulillah. So kita minta pihak berkuasa lah yang menjaga Bumi Putra, yang saya nampak Mara lah. You step forward, you tengok tempat-tempat yang potensial macam TRX semua. Apply bagi kota kepada Bumi Putra. Saya merasakan tak semestinya kita minta saya mesti ada kajian. Jack, kita mesti kaji kawasan ada potensi apa semua dan kita melihat dengan data-data begitu kita present pada kerajaan. Boleh? Sebab sepengetahuan saya kerajaan Madani hari ini menyediakan berbagai kemudahan. Adanya tekun, adanya amanah ikhtiar, adanya pinjaman dan sebagainya macam-macam itu modal. Ia merupakan satu kesukaran untuk warga bangsa kita nak berniaga dulu. Nak cari modal. Kedua adalah tentang tempat atau peluang-peluang tempat. Peluang tempat. Saya bersetuju dengan pandangan saudara kalau nak pergi ke Pavilion, nak pergi ke KLCC misalnya. Apakah kita tidak layak sebagai kita mengatakan bahawa kita adalah dominan. Kita adalah menjaga peribumi. Betul. Kita adalah anak watan tapi akhirnya kita menjadi pengamis di bumi sendiri. Datuk, jangan benarkan itu berlaku tu. Betul. Ini tanggungjawab kami di wilayah, memang kita Alhamdulillah. Memang tanggungjawab kami pun dah sampaikan benda ni. InsyaAllah wakil UMNO wilayah juga akan bawa benda yang pemuda mohon ni di kolokium Kongres Ekonomi. So Datuk Rafi, Bendahari UMNO wilayah, mewakili UMNO wilayah, dia akan bawa isu ini pada kolokium akan datang ni. So insyaAllah itu antara benda pemuda minta. Antara benda yang kami nampak, sebab kita nampak banyak sangat peluang tapi tidak digunakan. Maaf cakap, kalau bangsa lain nampak peluang ni, definitely dia orang akan ambil. Kalau orang kita nampak, mohon, tak dapat, biar. Betul. So tidak ada follow up, tidak ada usaha. So ini antara usaha pemuda wilayah, itu antaranya yang kita dapat bantulah. Okay, good. Saya nak patah balik pada gig ekonomi ni. Kerana ada persoalan terbaru yang terhangat sekarang ni tentang bagaimana kerajaan telah memutuskan supaya penjawat awam ini tidak lagi mendapat pencen. Yang baru lah, bukannya yang sekarang ni tiba-tiba convert jadi apa nama tu? Salah ETF dia, semua. Salah dia, Jack. Apa dia? Kalau dia kata itu yang diumumkan oleh presiden kita tu tadi sebenarnya salah erti. Sekejap kita nak tanya kepada pemuda. Sila. Sebab itu kita nak kita nak rungkaikan semua pertuduhan-pertuduhan dan juga kekeliruan yang berlaku. Dan saya nak kaitkan juga mula-mula persoalan yang pertama adalah saya nak kaitkanlah juga dengan gig ekonomi ni. Sebab mereka ini macam mana saudara sebut, apa benda yang kita tak ada adalah contohnya macam perkeso. Kalau ada patah kaki, adakah covered? Adakah ada penolakan daripada income yang dia dapat tu untuk insurans dan sebagainya. Dan selain daripada itu, bagaimana pula dengan persaraan mereka? Sebab macam mana Datuk sebut tadi, dan saya pun nampak setuju, walaupun saya pribadi, saya juga tidak mahu melihat bangsa kita ni bercita-cita untuk menjadi rider. Sebab kita ada pelajaran, kita nak jadi peguam, doktor apa semua. Tapi apa-apa pun, kita tahu rider memang ramai dan bangsa kita ramai yang menjadi rider. Jadi dari soal perkeso tu perlu dinoktahkan.
Tapi dari segi persaraan itu pula, kita ada buat sedikit kajian. Grab telah pledge untuk bagi 10% daripada income untuk dijadikan sebagai persaraan untuk EPF. Tetapi secara datanya saya tidak ada. Mungkin Datuk ada, boleh cerita. Adakah rider-rider ni juga mencarum di dalam KWSP, di mana yang mereka hangat sekarang ni diperkatakan seolah macam kerajaan tidak ada effort untuk menjaga orang Melayu khususnya dari segi persaraan. Bagaimana tu? Silakan. Dari segi persaraan tu saya tak berani cakap dari segi pencaruman tu, tapi saya nak bagi tengok gambaran lebih besar. Grab rider ni saudara Jack, berapa lama dia boleh bawa Grab? Betul. Berapa lama Datuk Seri untuk dia bawa Grab? Betul. Lain macam kita kerja hakiki. Ya. For example, kita kerja dengan satu syarikat in 30 years. Kalau kita ada EPF, bolehlah kita gunakan duit tu untuk persaraan. Ya. You tell me hari ni you nak bawa Grab ni sampai umur berapa? Sampai berapa umur you larat? 10 years, saya tak rasa. Ya. Saya tak rasa. So within that time, duit persaraan tu tak mungkin cukup. That's why saya kata satu benda pasal Grab ni bukan satu orang kata jalan penyelesaian untuk Bukan ekonomi. carrier. Bukan carrier. Bukan carrier. Kita perlu fahamkan masyarakat hari ni, this is not a carrier. Correct. Carrier untuk long term. Tidak. Ini part time. You kena ada satu kerja hakiki dan you gunakan rider ni, Grab ni, apa ni untuk you punya tambahan. Ya. Saya tak setuju. Walaupun you carum KWSP, you takkan dapat cukup, because saya rasa paling lama you boleh buat 10 tahun. Maksimum lah tu. Maksimum lah tu. You dah tak larat dah. Dengan you ada masalah rabun, dengan masalah badan tak kuat kan. You punya ketahanan dah tak macam you muda. Masa muda, yes, you can do. Tapi macam saya cakap, kalau accident, you dah kurang lagi. Ya. Kekuatan you dah makin berkurang. Dari segi you punya penglihatan makin lama makin ada kemerosotan. So benda-benda ni akan membawa kepada kurang kita punya dana masa depan kita ni. Betul. So what will you do kalau you dah berharap kepada menjadi rider ni? So, apa perancangan pergerakan pemuda wilayah? Kami mohon, Ya. kami mahu Nah, mohon keusahawanan ni menjadi tunggak utama Ya. dari segi ekonomi bandar hari Datuk ini. kena ingat Datuk kena berusaha ya. Saya bukan nak mengajar. Datuk kena memastikan bahawa warga pemuda yang Datuk pimpin, kita adalah bukan warisan pengemis, Datuk. Betul. We are not a bloody beggars to this country lah, Datuk. Yes. Kita kalau kita nak mengatakan bahawa kita ni tuat, kita dominan, kita juga mesti dominan dalam ekonomi. Betul. Tapi kalau sampai untuk berniaga dekat pavilion tak boleh, nak berniaga kat sini tak. Kalau kedai sewa 60,000 kita bayar. Kalau kita berkemampuan. Itulah. Jadi Datuk sebagai ketua pemuda, you bertanggungjawab pada pemuda-pemuda yang ada ini, macam mana nak menggembling mereka. Jangan mohon, Datuk. Ini bukan masa mohon, Datuk. Kami Ini masa minta lah. Kita Minta lah. Kita memang kita direct sebab saya tak nampak satu badan lain yang ada selain MARA yang menjaga Bumi Putra. So saya nampak MARA lah. Saya betul-betul minta MARA look forward, you tolong tengok isu-isu ni kan. Sebab saya bagi contoh antara potential tempat yang kita boleh berniaga. Kita ada tanah-tanah seperti Mawid. Kita ada tanah-tanah di bawah TNB. Tanah-tanah semua ni dibiarkan kosong. Kan? Apa salahnya kalau kita ada satu badan, kalau tidak pun MARA ditubuhkan satu badan yang menjaga Bumi Putra di bandar ini. You take all this tanah-tanah. Ini kalau besok-besok tanah nanti, besok macam bekas menteri dulu tu, macam tanah tu akhirnya. Jangan kita ambil personal, Datuk. Kita gunakan satu badan, Datuk. That's why saya cakap, kita jangan ambil benda ni personal. Kita gunakan satu badan. Kalau tidak ada badan tu, saya rasa MARA lah. MARA boleh fikirkan. Bagi peluang kepada usahawan. Sebab kita ada punya usahawan yang baru-baru, orang muda ni, idea-ideanya banyak, Datuk Seri. Banyak idea, banyak potensi. Kalau kita tak bagi peluang, mereka akan habis macam tu saja. So, apa saja usaha mereka akan habis begitu saja. So, itulah. Okay, I think good pasal gig ekonomi ni. Cuma satu perkara yang mungkin Datuk boleh kupaskan untuk gig ekonomi ni, apakah yang kerangka yang ada dalam yang nak dilakukan dalam pasal Suruhanjaya ni, apa benda yang korang nak offer? Adakah mendesak untuk perkeso ke? Adakah untuk memastikan persaraan mereka
terjamin ke? Apa yang sebenarnya dia nak ataupun Dari tentang, segi tentang harga, saya lebih nampak dari segi harga lah. harga Dari segi harga dikawal oleh kerajaan? kawal selia oleh kerajaan dari segi harga. Okey. Dari segi harga tu yang penting. So setahu saya KWSP mereka dah carum. Setahu saya. So dari segi insurannya. Okey. So itu benda-benda yang kita kena pastikan kebajikan kepada rider-rider. Sebab gig ekonomi ni tu dia bukan sahaja rider. Gig ekonomi ni kita kena tengok dia macam-macam. TikTok Shop juga antaranya media kan. Dia antara perniagaan online ni. Dia termasuk dalam gig juga. Kan? Dia termasuk juga dalam gig ekonomi ni. Tetapi macam kita nampak hari ni ada ura-ura mengatakan TikTok Shop mungkin akan ditutup. Kan? Macam di Indonesia. Macam di Indonesia. Shop sekejap lah. Ditutup. So apa akan jadi kalau ini terjadi kepada Malaysia? Sebab kita ada usahawan online kita. Anak-anak muda sekarang yang start berniaga online. Kalau tiada ada satu badan kawal selia ni, kat mana kita nak mengadu? Kan? Tidak ada. Kalau Datuk cakap kesatuan rider, itu hanya based on rider. So kawal selia gig ni, dia termasuk semua aspek. Dari segi online punya trading, dari segi rider, all this gig ekonomi lah. So kawal selia tu dari segala angle, segala jenis market yang ada. Okey, cadangan daripada UMNO tu telah diambil baik oleh Menteri Fahmi Fadzil. Saya dengar tadi dekat radio tadi. Dan I think this is a very positive note from a menteri. Sebab walaupun dia bukan UMNO, tetapi dia sambut satu cadangan daripada UMNO. Jadi sedikit tentang politik, walaupun kita nak taruh ujung-ujung, tapi saya melihat ia perkara yang positif lah. Apabila Fahmi Fadzil, menterinya telah bersetuju dengan cadangan itu, adakah pemuda, khususnya pemuda wilayah ni nampak hubungan dengan parti-parti dalam PH ini dah makin rapat, makin akrab? Saya tidak boleh bercakap mengenai rapat atau tidak, tapi pandangan saya tentang YB Fahmi Fadzil, dia juga adalah ahli Parlimen Bandar. Dia juga ahli Parlimen Bandar. Dia juga lembah pantai. Dia memahami lah. Dia memahami sebab kebanyakan gig ekonomi punya berpusat di Kuala Lumpur. So saya rasa dari segi itu mungkin dia terpanggil untuk menjawab isu ni, dan dia nampak kawal selia gig ni adalah satu benda yang amat penting sebab ia melibatkan anak muda bandar. So saya rasa itu pendapat saya lah. Dari segi keakraban tu saya tak boleh komen. Apa tu? Ini pandangan hold your thought. Ada pandangan daripada pelai-pelai kita macam-macam lah persoalannya. Kan? Marah pada pengurusi marah tu biasalah tu. So kan. Tapi macam Bai Medan dia marah, dia kata nampak gayanya pengurusi marah ni kurang mantap untuk membantu warga kita, katanya. Okay. Tetapi bagaimanapun menurut Saudara Muhammad Rejab Badarudin, dia kata sesebuah komplek beli belah tu seharusnya mesti ada kota, sedangkan ini sepatutnya dah ada. Ini bukan undang-undang lah, kesepahaman. Saya rasa mungkin ada akta untuk pembangunan sesebuah komplek tu mesti sepatutnya ada kota untuk memputar. Macam buat township. Jadi apakah pemuda tidak memperjuangkan soal begini? Balik-balik bagi. Dan yang kedua, memang anak muda ramai nak berniaga. Tapi apa offer yang kita boleh bagi? Sebab maka saya katakan pertama sekali modal, lepas itu produknya, lepas itu tempatnya. Tapi kalau bagi tempat, orang kata tempat jin bertendang, apa mampu dia berniaga? Tapi Datuk mention tadi, kata macam pavilion, macam di KSCC, TRX yang baru ni. TRX yang dibangunkan oleh Sri Najib, sewajarnya kita ada tempiasnya lah. Kalau tidak pun, pemuda harus memikirkan soal dana, macam mana untuk membantu dia orang, tanpa memikirkan kepentingan diri, Datuk. Datuk jangan pula Datuk sapu pula. InsyaAllah. Luar bidang saya. Tak, maksud saya tu, saya merasakan sudah sampai masanya pergerakan pemuda UMNO wilayah, khususnya memikirkan soal bagaimana untuk membantu ekonomi warga kota. Betul. Khususnya anak-anak muda, sebab 47%, 45% bukan pengundi lah. Populasi ataupun kependudukan di kota raya ini adalah anak muda. Betul. Dan dia in the gated society. Dia ada dalam keadaan metro politics. Jadi Datuk harus melihat ini cabaran you. Bila you menerima jawatan, bila ditawarkan sebagai ketua pergerakan pemuda UMNO wilayah, tentulah juga Datuk sudah bersedia dengan perancangan-perancangan apa you nak buat untuk anak muda. Sila nyatakan.
So balik pada Ya. cerita tadi, ya saya amat setuju macam Datuk Seri cakap yang membangunkan. Saya bagi yalah macam TRX tu kita definitely kita tahu Ya. datangnya daripada idea mantan presiden kita dan Betul. juga mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Mhm. Ramai juga yang kecam dulu tak suka. Ya, ya. Kan macam-macam isu lah Ya, ya. berkenaan dengan pembangunan TRX segala gini. Tapi hari ini apabila benda tu diwujudkan dah nyata depan mata kita, yang orang UMNO ni, orang Melayu ni tak dapat apa. Datuk dah buat kajian belum? Ha? Dah buat kajian belum? Tidaklah sampai ke tahap tu lagi. Datuk kena buat kajian berapa ramai orang Melayu berniaga situ, Dok? Baik, kita akan ambil ni, kita akan kaji semula tempat ni. Okey. Tapi macam saya cakap lah, definitely tempat-tempat macam ni, kalau orang Melayu tiba-tiba nak pergi apply ni, definitely tak ada tu. Kenapa? Takkan dapat. Tak ada. KLCC yang owns by idea datang daripada UMNO pun, nak berniaga food court pun tak dapat tu. Kenapa Datuk main depan ni? Datuk dah pegang dah setahun dah tak? Berapa lama Yalah. Datuk jadi ketua pemuda? Belum setahun. Belum setahun lagi. Belum Okey, setahun. okey. Bagi masa sikit, Bagi Datuk masa, Seri. Sikit lagi. So kita nak ke Kita nak- situ dah, insyaAllah. Kita nak tengok end result dah. Saya akan undang lagi Datuk. Dalam undang lagi. Saya akan tanya lagi. Next time kena bawa data-data, kena bawa laptop apa semua. Yeah. tunjuk. So, hari ini kita bercakap tentang apa yang terjadi. Contoh di KLCC. Ya, contoh. ya. Saya boleh katakan juga contoh di pavilion. Kita tahu juga tanah pavilion tu asalnya dulu setahu saya lah. Ya, ya. Kalau salah Datuk betul kan, tanah juga adalah sekolah. Ya, ya. Dulu. Kan? BBJS. Itu adalah government yang bagi peluang kat Ya. situ. Tetapi apakah tempiasnya kepada kita? Ya, Kan? So itu saya cakap, kami tidak ada kuasa. Pemuda Ya. wilayah itu tidak ada kuasa. Tetapi kita nampak badan-badan yang ada peranan, yang boleh memainkan peranan itu seperti Mara macam saya cakap itu, boleh step forward sepatutnya. So, pemuda Pemuda- adalah pendesak lah. Kita Saya desak, ingat begini, pemuda harus menjadi mata dan telinga rakyat. ya. Kan? Dia walaupun tidak ada jawatan dalam kerajaan, tapi dia harus menjadi wakil rakyat. Saya berbulan-bulan saya dah bercakap. Sebagai contoh, Datuk sebagai ketua pemuda wilayah, ya, contohnya penguatkuasa Dewan Bandaraya. Misalnya saya katakan, ramai anak-anak Melayu kita ni berniaga, goreng pisang, Semua kena nasi angkut. lemak. Datuk jawab, ya. Betul. Datuk dah jawab kena angkut. Kenapa tidak pegawai-pegawai itu, Datuk bercakaplah dengan Menteri Wilayah, sepatutnya sewaktu mereka datang tu, jangan angkut, bawa borang. Ya. Saya Kalau banyak tak ada kali cakap, lesen, Datuk Seri. bagi borang. Ini isi lesen kamu pergi bandaraya, isi dan sebagainya. Kalau tak boleh, jumpa dengan pemuda. Pemuda boleh bantu. Sepatutnya begitu. Macam mana, Dok? Okey, balik pada cerita di BKL ni memang dekat dengan hati pemuda wilayah lah. Sewajarnya. Setiap ketua pemuda bahagian, setiap kali mesyuarat, ini antara isu yang paling hangat lah. Ya. Pemuda-pemuda bahagian akan bangkitkan. Sebab isu dia apa, Datuk Seri? Ya. Hari ini yang berniaga tepi jalan ni memang takkan dipandang. Sekejap je di BKL datang, angkut. Ya. Saya banyak kali jumpa dengan pengurus-pengurus kita lah. Pemuda-pemuda bahagian, kita jumpa pengurus kawasan. Kita cakap, you educate orang ni, bukan you hukum. You hukum tanpa educate, you tidak menyelesaikan masalah. Ya, ya. Sepatutnya, okay, you ambil kan, Saudara Jack, you nak ambil dia punya gerai ni, patut you educate dia. Mana boleh, mana tak boleh. Bincang dengan pemimpin masyarakat. Jangan Kadang-kadang terus angkut, tempat-tempat ni boleh dibangunkan, Ya. tetapi mendapat halangan. Orang lain kenapa boleh? Kenapa Orang lain tak boleh. boleh? Ini persoalan dia. Itu masalah dia. Kadang-kadang kita ni tengok panas mata kita. Kita Ya, tahu tempat orang lain boleh dibangunkan cantik. Saya tak naklah cakap pasal ni. Saya bagi contoh. Petaling Street Ya. daripada belakang kedai hari ini dah menjadi satu ikon, tempat ikon yang setiap pelancong datang Baru lalu untuk itu. datang. Ya, ya. Kenapa bila tempat kita nak berniaga sikit pun tak boleh. Jalan Alor Ya. pun kacau lalu lintas. Tetapi kenapa boleh? Kita bukan resis, Dok, ya. Bukan, saya Ya. bukan resis, Ya, tapi ya. saya mengatakan benda yang Benar, kita nampak yang depan mata kita. Ya. Nak kata bila kita kata buka kedai tepi jalan, dia akan cakap ganggu lalu lintas. Adakah dulu Petaling Street tak lalu ganggu lalu lintas? Itu saya lalu pun sesak kak. Adakah Jalan Alor tidak tutup jalan, Tok Sri? Ya, ya. Sebab itu pelayan kita, Saudara Aizrul Abdul Hamid, dia kata, mungkin dia kata mungkin pemuda sebelum ini tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Dan pemuda zaman saya lain, Datuk. Kita lu garang, kita sisi lengan. So insyaAllah lah pemuda baru ni dia akan macam tu. Sebab apa, Tok Sri? Mudah-mudahan.
pemuda yang baru ni yang tinggal macam saya cakap hanya jiwa. Saya setuju Jack. Dia tengok Jack, ketua pemuda kita kesian juga kan. Dia tak ada komimah politik, tak ada. Tak ada. Kan? Kita pula hadir sebagai pembangkang asalnya. Ya. Akhirnya kalau dapat dia kerajaan pun di ujung-ujung saja. CP-CP. Tempiah-tempiah je. saya bagus begitu. Kadang-kadang kita ni orang Melayu ni kena macam Jepun Jump lah. start. Macam Jepun Kena mengajar jump orang Melayu. Dia kena penyepak Jepun tu baru nak duduk kemerdekaan. Sekarang ni pemuda wilayah ni, dia kena bangkit. Dan kebangkitan pemuda ni, sekarang ni gendang perang telah berbunyi. Rakyat semakin sukar. Saya yakin Datuk sudah buat kajian bahawa bagaimana warga kota sekarang ni kena kenaikan harga barang, ekonomi. Datuk kata dia ekonomi jik dan sebagainya. Dan mereka sekarang berada di tengah kota. Saya katakan kalau pendapatan 3,500 sebulan Datuk, Miskin. untuk warga kota, mereka adalah miskin tegak. Miskin. Kalau orang kampung tu, sekarang-korangnya kalau 3,500 tu nak tanam sayur, boleh makan. Boleh. Takkan mereka nak patahkan segala jeriji besi tu buat sayur dan ulam. Betul. So, jadi saya nak bertanya kepada Datuk selaku ketua pemuda yang Datuk adalah bertanggungjawab untuk memimpin mereka. Ya. You supposed to be like the icon. Bukan nak mengkritik Datuk, tidak. Ini harapan warga bangsa kita. Saya yakin inilah harapan warga UMNO. Datuk memimpin anak-anak muda yang 40% lebih. Yang Datuk harus gear upkan. Bukan hanya daripada pemuda UMNO saja. Pemuda, termasuklah pemuda daripada Kerajaan Madani, pemuda UMNO, pemuda keadilan, pemuda amanah dan sebagainya. Dalam sebuah pasukan. So, Datuk mesti mengembeling tenaga pemuda. Pandangan saya. Boleh Datuk jawab soal ini, Datuk? Ya, saya amat setuju Tok Sri menggembeling tenaga ni. Kalau saya tidak boleh cakap. Ini admin, siap ni. Admin, kenapa siap gambar ni? Ini gambar lama ni admin. Tak saya pakai gambar ni. Saya tengok menyampah gambar tu ada orang tu. Astagfirullah. Marah bos saya. Bos saya Dr. Akmal. Gambar baru. Datuk Sri sebut ni menyampah. Dua kali dia tu gambar tu kita tengok Janganlah pengkhianat menyampah. pada situ. Tak baik. Bukan? Bagi saya lah. Bagi saya mereka dah tak layak berada dalam Itu Agung ada situ. Betul. Murni jiwa seorang ketua pemuda. Tapi saya tengok satu dua gambar tu menyampah saya tengok. Kan? Mereka inilah parasit yang berjaya disingkirkan oleh Presiden yang membuatkan mereka Okey, sekarang dalam gambar. bagi saya lah, apa kita simpan parasit? Pandangan saya lah. Saya mengharapkan Datuk tidak akan menjadi sebahagian daripada mereka. Pemuda mesti berterus terang. Teruskan Datuk, silakan. Ya, balik pada tadi persoalan Datuk Seri. Yes, kami sendiri memang ada buat engagement dengan parti-parti lain. Kami juga jumpa. Permulaannya kami akan fokus kepada Barisan Nasional dulu, Datuk Seri. Kalau Datuk Seri kata pemuda-pemuda mungkin Pakatan Harapan, Madani apa semua. So kami juga ingin memperkasakan Barisan Nasional itu sendiri dahululah. So saya lebih suka cakap konsep parti kita sendiri dulu, Datuk Seri. So memperkasakan ahli parti kita, perkasakan ahli pemuda Barisan Nasional itu menjadi keutamaan kepada pemuda wilayah itu sendiri. Datuk harus menerima hakikat Datuk bahawa pimpinan dulu memang gagal lah. Dia kata bagi saya gagal lah. Tetapi kata saudara Hazanuddin Hasan, dia kata kalau mantan gagal, apakah kita sekarang ni masih gagal lagi? Jadi ketiganya masih mengorak langkah lah. Tak, itu pandangan saya dan juga pandangan pelai-pelai kita. Jadi menteri-menteri juga perlu ditegur. Pemuda harus menjadi telinga dan mata rakyat. Pemuda ni Datuk Seri nak kata gagal semuanya tidaklah, Datuk Seri. Berbalik pada cerita yang sebelum lah, Datuk Seri kata sebelum, yang dikemudi oleh Dr. Ashraf Wajdi. Bukan sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi, itu kalau kita nak masuk, banyak kita boleh cerita ni. Itulah. Okey, kalau kita nak pergi sebelum tu lagi, nak kata kegagalan ni, saya boleh kata berasal daripada yang sebelum tu. Betul lah. Kalau nak katakan, kalau bermula tidak ada sekarang. Ya, 2004 adalah zaman kegemilangan UMNO. Yang mana kita menang terbanyak. 90%. 90% yang mana saya tahu PKR tinggal satu kerusi. Betul. Ya. Tapi zaman itu kita tahu siapa yang menjadi orang tak yang sebut nama tapi orang tahu. Orang tahu. Seperti mana orang tidak suka kepada Datin Seri Rosmah semasa Najib. Sama jugalah orang tu tidak disuka zaman Pak Lah. Dia jugalah yang menjatuhkan imej UMNO ini. Tetapi apa yang dia buat yang kita boleh contohi lah. Dia membina pemuda Dia membina tu sedikit dan dia mengubah persepsi terhadap diri dia. Dia siapa ni? Itu. Tak nak sebut. Jack, saya pura-pura tak tahu. Saudara Jack masa itu berada di Mesir. Saya melihat. Kalau Datuk Seri kata ada mantan ketua pemuda, ada dua je sebelum. Mantan. Saya Mantan. melihat bahawa waktu itu pemuda sampai mereka mengatakan pemuda UMNO seolah bacul. Cabut kerik.
Oh, Presiden Singapura jangan main-main ya. Kena dicabut. Kononnya. Sehari kemudian minta maaf. So, what type of leadership is it? Saya haraplah pemuda wilayah tak begitu ya. Saya rasa dengan kepimpinan Dr. Akmal ni, saya rasa Datuk Seri juga boleh nampak keberanian Dr. Kuat angkat Akmal. nampak ketua muda. Saya kena up lah. Dia tu mungkin berdarah jebat lah. Ya. Saya tak nak kata berdarah tua, tapi dia mungkin berdarah jebat lah. Jebat ni dia biasalah. Dia kadang-kadang melawan sikit. Sekali tapi kaki lawan melangkah. dia tu Ya. demi kebenaran Datuk Seri. Ya. Saya lihat pun kenyataan-kenyataan tu agak bagi saya nampak rasional. Dia menyentuh soal 1, 2, 3, 4. Saya kata rasional. Dan kalau saudara selaku ketua pemuda wilayah dapat menghayati semangat jebat, perjuangan. Sebenarnya sekarang ni warga kita, warga kota amat mengharapkan pada pemuda. Betul. Nak agak yang tua-tua tu kalau mereka sibuk dengan projek. Dan boleh dikatakan, saya mengharapkan pemuda zaman Datuk ni tidak lagi memikir soal kereta Cayenne, Mercedes, kereta BMW tu dah. InsyaAllah tak ada tu. Kami ni tak ada apa tu. Tak ada apa. Ya betul lah. Tak ada komitmen politik. Tak ada ghanimah politik. Tapi kita nak tengok pemuda wilayah hari ini, kita ambil tanggungjawab ni, Saudara Jack, kita ambil tanggungjawab, kita menjadi ketua pemuda ni, kita nak tengok UMNO itu pada masa akan datang. Mungkin tak zaman kami, tetapi kamilah yang mengorak langkah menjadikan kejayaan UMNO tu pada masa akan datang. Itulah. Tapi Datuk steady kan? Steady tu dari segi apa? Economically steady kan? InsyaAllah. Boleh tak infak? Patutnya Datuk, bila Datuk dah bercakap Jack tanya dari Datuk steady, ketika Datuk dalam keadaan yang warga yang terkeluar daripada kepincangan, pengemesan, kita menandatangan kepengemesan saya berkata ya. Jadi Datuk dah terkeluar. Jadi sepatutnya Datuk dalam keadaan suasana yang memberi. Yes, betul. Kan? You have to have ini bantu. Tanggungjawab saya Datuk. Saya sedikit sebanyak rezeki yang saya dapat, saya bersyukur. Alhamdulillah. Disebabkan UMNO itu sendiri. Selain daripada rezeki Allah Ta'ala, UMNO tu juga main peranan dari segi ekonomi, kestabilan, membuatkan banyak orang Melayu boleh berniaga, boleh dapat So berkongsi-kongsi lah dengan Datuk sepatutnya ya. So Datuk kongsi-kongsi. InsyaAllah itulah tanggungjawab saya. Bukannya kongsi pendapatan je, kongsi pengalaman. Betul. Yang paling penting, kongsi pendidikan, berniaga. Dan Datuk ramai 11 ketua pemuda dalam bahagian-bahagian 12. Termasuk saya 13. 13 termasuk you. Saya tengok ada yang tenat Datuk. Ada yang tenat juga ketua pemuda. Datuk kena bantu mereka tu. InsyaAllah. Kami memang bergerak seia dan sekata. Di wilayah ni tidak ada perpecahan Datuk Seri. So insyaAllah. Abdul Karim dia kata, jangan cakap itu, buktikan. Ni cabaran ni. InsyaAllah. Kita sokongan rakyat ni ada, kita lagi kuat. Tapi pandangan kita ni Datuk nak tanya. So Azizul Abdul Hamid dia banyak bertanya hari ni. Dia kata UMNO tetap kuat. Di Melaka, di Johor, Perak dan Pahang. Dan 7 jawatan menteri kabinet. Jadi sepatutnya mereka harus fokus untuk melaksanakan tugas tanggungjawab untuk warga bangsa kita. Boleh tak komen? Ya, betul. Kita hari ini kita daripada 30 kerusi, alhamdulillah kita dapat 7 menteri. Masya-Allah. Kan? Dan kebanyakan JLC penting kita mengetuainya. Ya. Felda. Ya. Felda, Felkera, Rizda. Ini yang dekat dengan hati rakyat Melayu lah. Orang Melayu lah. Kan? So saya nampak memang UMNO, alhamdulillah kerajaan Madani beri peluang untuk jaga orang Melayu. So saya rasa pemimpin-pemimpin UMNO kita memang layak di situ dan kita mengharapkan untuk mereka terus membela orang Melayu lah dengan jawatan-jawatan yang ada ni. Menarik juga ni dia Sucet Samarkis. Jalan Alo jangan ganggu betul tau. Lalu lintas dia kata. Tak, kita tak ganggu. Kita nak juga. Tak, Peti dia kata jalan di Husin area Kampung Baru. Jalan ke restoran Wanjo tu. Sepatut dilancarkan perjalanannya tu. Itu pandangan dia. Yalah, macam saya cakap lah. Ya. Banyak tempat-tempat ni menjadi tarikan pelancong. Ya. So, betul. apalah salahnya kalau kita bagi idea sikit. Ya. Orang muda ni dia banyak idea tu Sri. Ya. Tapi kadang-kadang idea orang muda ni, orang-orang lama ni dia tak minat idea baru ni. Saudara Jack, dia tak minat. Kadang-kadang kita minta lah kerajaan hari ni dengarlah sikit pendapat orang muda ni. Kadang-kadang idea dia radikal sikit. Kadang-kadang idea dia pelik-pelik sikit. Tapi benda tu adalah kemahuan zaman sekarang. Tapi Datuk kena ingat Datuk, pemuda dengan yang tua ni selalu saya memegang falsafah yang selalu dilontarkan oleh almarhum Tun Ghaffar Baba. Dia mengatakan yang tua mesti menyayangi yang muda. Betul? Tapi yang muda mesti menghormati yang tua. Kita tetap dalam perjuangan tu kena ada prinsip. InsyaAllah. Jack, anything to add?
Tak, sebab kita ni nak dekat-dekat penghujung rancangan. Jadi saya dah promise tadi hujung-hujung tu dia cakap politik lah. Saya tertarik tadi bila Datuk sebut pasal nak jaga parti kita dulu, Barisan Nasional, hey pemuda apa semua kan. Tapi kita tidak boleh lari daripada hakikat di mana Kuala Lumpur ni, wilayah ni ramai orang Cina. Okey. Jadi bukankah Bukan orang pengundi. pengundi Bukan Melayu. pengundi bukan Melayu ramai di Kuala Lumpur kan. Jadi kita tidak boleh lari daripada hakikat ini. Jadi apa yang Datuk nampak sebab soalan ini saya dengan Datuk Seri pernah lontarkan kepada pimpinan pemuda parti-parti lain. Ya. Parti Amanah lah senang cakap cerita Dan kami telah mengutarakan satu idea lah macam mana Datuk tadi cakap, kita kena orang yang lama-lama ni mungkin nak dengar idea daripada orang muda ni. So kami pun menyebutlah tentang satu konsep, bukan konsep yang baru pun. Dulu pun kita ada satu penyatuan ummah yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional. Jadi Muafakat Nasional 2.0 yang kami lihat mungkin boleh spearhead by UMNO. Dengan bersama-sama dengan Amanah. Nama dia lebih kurang lah. Amanah, UMNO. Lebih kurang lah. Lepas tu katakanlah PKR pun nak bersama-sama yang orang Melayu. Dia orang ni multiracial party. Tapi bagaimana Datuk rasa? Adakah ia satu idea yang segar untuk menarik orang Melayu ni yang asyik kata mereka ni terancam, Islam terancam, tetapi kita ada satu wadah yang dipanggil sebagai apa-apalah, penyatuan ummah ke, 2.0 ke apa ke, yang boleh memberi keyakinan kepada orang Melayu supaya kita boleh mengimbangi pengaruh daripada orang bukan Melayu di wilayah persekutuan. Okey, ini pendapat saya lah. Pendapat peribadi lah, Datuk Seri. Saya Bukan tidak dasar, boleh tak bercakap. free for all, Datuk. Jangan risau, Datuk. So, saya berpendapat di wilayah ni sendiri, kita tak banyak pengundi Melayu. Kan? Nak tak nak, kita memerlukan pengundi-pengundi bukan Melayu ni. Betul. So, apa yang saya nampak hari ni, untuk kita pergi bersama Amanah tu, kita dah juga dalam tu. Dan saya amat pastilah yang Amanah ni tidak akan bergerak solo. Ya. Keluar daripada Pakatan Harapan. Saya rasa pendapat saya tidaklah. Tidak akan Mereka tetap dengan DAP. So, selama mana kita dengan PH ni, kita akan dapat that undi. Okay? Kita akan dapat undi daripada DAP definitely. Ya. Part of it daripada PKR. Tetapi apa yang kita nak hari ni, takkan forever UMNO bergantung kepada parti lain. Tak PN, kita pergi PH. Tak PH, kita pergi PN. Takkan itu. Kita ni UMNO. Kita ni adalah parti yang besar. BN ni satu masa dulu, kita yang dominan. So, saya lebih suka, ni pendapat peribadi saya, lebih suka kita memperkasakan BN itu sendiri. Saya lebih suka untuk kita tengok balik dengan kawan rakan-rakan kongsi kita, MCA, MIC ni, kami pun ada start buat engagement. Kita pun pemuda wilayah dah start buat engagement dengan MCA, MIC. Kita nak tengok dekat mana yang kita boleh bantu mereka ni. Sebab nak tak nak, dalam Malaysia ni kita perlukan juga multiracial punya pengundi. Kan? Kita perlukan pengundi-pengundi bukan Melayu ni. Kalau we go solo, kata kita pergi dengan PN pun, saya tak rasa kita boleh dapat menjadi kerajaan. Kita tetap kerajaan yang stabil. Kita perlu menjaga semua masyarakat di Malaysia ni. Kita dikenali sebagai satu multiracial country. So multiracial country kita perlu jaga semualah. So nak tak nak kita perlu tengok juga kepada kawan-kawan kita di Barisan Nasional. Saya nampak macam kita sekarang ni dah terlampau kurang. Gap kita dengan dia orang dah terlampau jauh. MCA, MIC ni kita nampak terlampau jauh. Kan? Kita lebih kepada kawan baru kita. Dulu bila kita dengan PN, kita beria dengan PN. Kita berialah dengan PAS, dengan Bersatu. Hari ni kita bergaduh. Kita tinggal dia orang. Sama dengan PH hari ni. Kita tak tahu. Awi Ziek bin Yahya. Dia kata sepatutnya kita sampai masanya buang yang keruh, ambil yang jernih. Betul. Pemimpin baru mesti bergerak dengan norma budaya politik baru. Yang masa di Presiden UMNO telah mengutarakan pandangannya itu dinamika politics. Kan? Jadi zaman dah berubah sekarang. Tapi bagaimanapun Datuk, kita tidak boleh alpa. Sebab saya katakan, you memimpin satu kumpulan warga kota yang bukan sedikit. Penduduk di wilayah persekutuan sudah pun mencapai berapa juta tu? Saya tak pasti datanya. Saya minta maaf. Saya penduduk tu kita tak pasti sebab 3.7 juta warga kota Kuala Lumpur wilayah persekutuan. Tapi bukan pengundi lah. Ya, bukan pengundi sebagai saya tidak, tapi saya melihat segi warganya ya. Dan
45% anak muda, Datuk. Ya, betul. Jadi artinya 1.2 juta, 2 juta anak muda, Datuk. Dia last, you bukan menteri, tapi dia mengharapkan perjuangan daripada you. InsyaAllah. Itu yang diharapkan. So Datuk boleh beri sesuatu gambaran apa yang sedang you laksanakan untuk pemuda ini. Harapan baru dalam politik. Sebab politik yang bukan bersikap resis. Ya. Ya, sebab saya kata di Kuala Lumpur ni semua orang berniaga pun bercampur, bercakap je retorik Ya, tu. ya. Yang mereka yang berada dalam Parti Bersatu tu pembohong aja. Sama je berniaga. Sama je dia berniaga. Tokek yang sama je. Tokek yang sama juga tu. Saja demi Melayu terancam. Itu saya cakap. Tetapi UMNO, saya nak tanya Datuk, untuk macam mana Datuk nak meladani supaya keyakinan warga kota kita ini dan mereka live dalam perjuangan you. Silakan Datuk. So dari segi UMNO tu sendiri kita tak patut lari daripada perjuangan Asas kita. betul. Asas kita itu UMNO itu Melayu. Okey. Okey. Itu kita first of all kita tak boleh lari. Kita kena make sure perjuangan Melayu itu tetap kena ada. Kepentingan Melayu, raja-raja Melayu, itu semua kita perlu our focus. Betul. Tetapi dari segi kita berkawan dengan parti lain ni bukan baru. Daripada Merdeka lagi Datuk Seri. Bukan hari ni baru kita cakap. Sebelum Merdeka pun. Sebelum Merdeka pun kita berkawan dengan bangsa lain. So saya beranggapan politik multiracial ni dah sedia ada. Cuma kita tidak perlulah bakar-membakar. Apa hak kita perjuangkan, apa hak kawan-kawan kita pertahankan. Itu pendapat saya, peribadi saya lah. Pendapat saya, multiracial politik ni perlu diteruskan. Tetapi Melayu itu menjadi fokus kepada UMNO. Jangan sampai menjual maruah bangsa. Yes. Apa hak kita jangan jual, tetapi kepentingan dan hak-hak kawan kita mana yang kita perlu pertahankan, kita pertahankan. Itu pendapat saya. Sebab Eddie Tahir kata politik Melayu ni mesti tegas. Jangan tegas dengan Melayu saja. Tapi orang lain kita tak tegas. Kita lembik. Saya ingat 2-3 malam saya kata arwah Pak Sako, dia kata orang Melayu ni macam buah manggis tu. Saya tak mau je pemuda UMNO ni jadi macam buah manggis. Di luar tu kulit je tu, kalau balik kepala bengkak tu. Tapi buka isi dalam tu lembik selembik-lembiknya. InsyaAllah tak. Pemuda kali ni lain. Lebih bahaya lagi tu, segala rahsia cerita kat orang. Itu yang paling saya tak boleh terima. Di luar tu adalah ini. Isu kita sekarang ni Tok Sri, kita ni bergaduh sama kita cerita. Itu masalah dalam kain kita cerita. Saudara Jack, kita cerita apa yang kita bagi, dekat apa luar kita buat. Lama-lama dia dicemburui oleh bangsa lain. So itu saya rasa sepatutnya kita simpan lah. Kita simpan bersama kita. Apa yang kita tahu, mana yang patut kita cerita, mana yang tak patut kita cerita tu kita simpan. Jadi pedoman kita, bangsa kita lah. Itu. Jack. Betul lah tu. Dan saya pun amat-amat setujulah dengan pendirian Datuk. Dan saya sebenarnya macam saya mungkin beritahu awal tadi, saya memang IC 14. Jadi saya nak melihatkan Kuala Lumpur ini, UMNO Kuala Lumpur ni, UMNO wilayah ni dia lebih mencari titik tengah sebab orang bandar ni dia bermainan sentimen perkauman, agama ni, kebencian ni kurang sikit. Sebab itu dia tidak akan menjadi kemenangan untuk mereka di sebelah sana, Perikatan Nasional, kerana mereka ni begitu tegas dalam perkara-perkara ini, seolah-olah macam Melayu ni dah tak ada tempat langsung. Sebenarnya tak tegas pun, macam Datuk Seri cakap tadi lah. Tak tegas pun. Di belakang kita pun kita tahu dia punya berkawan pun dengan siapa apa semua. Saya ni parlimen parlimen bandar. Bukit Damansara. Saya ada Hantamas. Oh ya, Datuk punya Parlimen Datuk Segambut. Hanayo. Berperang lah tu. So biasa dah berperang dengan dia. Ya. Sekarang berkawan aku. Sekarang berkawan aku. InsyaAllah lah. Tapi belum ada lagi. Tapi macam saya cakap, saya ni bersekolah. Saya ni sekolah rendah pun sekolah Bukit Damansara. Ya. So berkawan dengan, saya ni orang Segambut, orang kampung. Tapi duduk di Kayangan. Tapi belajar di sana. Duduk di Segambut tu. Saya duduk dalam kampung Segambut. Tapi sekarang dah tak ada tak setinggan Datuk dah. Masih bukanlah setinggan. Tanah lot, tanah kampung. Tanah Dekat kampung. Tanah Rizal Melayu. lah. Tak dekat Segambut. Atas lagi. So saya berjumpa kawan-kawan yang tidak bercakap tentang Melayu ni dah tu. Lama. Ya. Lama saya dah jumpa orang-orang yang macam ni. Lama masa saya kecil lagi yang boleh ada orang yang pernah tanya saya, why do we need Kota Bumiputra ni lagi. Ni orang Melayu sendiri cakap. Orang Melayu sendiri tu ni cakap masa saya sekolah lagi, ada orang yang pernah cakap dengan saya macam tu. Sebab orang-orang ni dia dah hilang jati diri Melayu dia dah tak ada tu. Ya.
saudara Jack, dia dah tak ada. Saya biasa berjumpa orang-orang macam ni. So politik di bandar ni kalau kita cerita 100% Melayu, kita tak ada undi lah. Tak ada. Yang paling penting politik bandar ni metro, maknum metro. Ya. Perut dia tu. Perut. Cerita At the survival. at the end of the day, what is the food on my table? Kita Dia tak makan duit tikar dah tu. kita tetap kena perjuangkan Melayu, kita kena cerita tentang Melayu ni. Saya juga mana orang bercakap dengan tu, saya educate orang. Saya bercakap dengan dia orang. You tak boleh cakap macam ni, you mungkin senang ni, you tak tahu. You senang ni atas dasar juga DEB ni semua orang Melayu punya dasar juga. Saya tetap sekolahkan dia orang. Tetapi political gain kita tak akan dapat kalau kita cerita 100%. When we talk about political gain kita tak ada. If you talk 100% about Malay, dia orang tak cerita tu. Balik macam Datuk Seri cakap lah. Dia penting kan apa yang ada dalam On the table lah. on the Makanan table lah. soru lah. Soru lah. Itulah saudara Jack. Itu di Datuk, bandar. Saya nak tanya pelayar saya, Muhammad Sobri Shah Films. Dia bertanya, apa pandangan Datuk terhadap kualiti pemimpin UMNO sekarang? Itu is a good question and a Yeah, tough please. question lah. Yeah. Saya nampak satu pemimpin UMNO hari ini bekerja sangat kuat, Datuk Seri. Okay, Alhamdulillah. Okay? Baik Presiden, Ya. baik Timbalan Presiden, baik Setiausaha Agung, naib-naib Presiden, semua bekerja kuat untuk memastikan UMNO hari ini gemilang kembali. Kembali. Nak kata tak buat kerja, semua usaha kuat, Datuk Seri. Sudah dibuat. Semua, di semua peringkat. Yalah. So nak kata quality tak ada quality tu not for me to judge, tapi dari segi usaha, dari segi kerja saya nampak memang ada kesungguhan daripada semua peringkat. Baik daripada presiden hingga ke bawah. Semua mahukan UMNO ini pada masa masa depan akan bangkit kembali. Ya, semacam kata falsafah lah. Rome is not be built within a day. Yep. Kan? Tapi can be destroyed within a day. Ya, betul. UMNO itu berjaya dibangunkan selama 60 tahun tapi hancur oleh tangan-tangan yang ganas, parasit yang saya sebutkan. Tapi sekarang Datuk Nambena tak dapat result dalam 5-6 bulan. Bukan, kita tak boleh expect. Kita nak tengok parti yang bersama kita hari ni, Datuk Seri. PKR macam kita cerita. Satu kerusi 2004. Tahun 2024 dia menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri. Ya. Takkan UMNO yang pernah jadi gah satu masa dulu, hari ini jatuh, kita nak kata dia akan mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita semua berjiwa macam tu, baik tak payah ada lah pemuda hari ni. Saudara, saya kena panggil Datuk sekali lagi hadir dalam kita punya berbicara sebab masa kita terhad sangat-sangat. Tapi kalau inilah ada pada jiwa pemuda di wilayah, saya berkeyakinan anak-anak muda wilayah pasti akan terbela. Dan Datuk, apa nombor telefon Datuk? Nombor telefon 016 016 33 016 33 33 33 573. 573. Saudara yang tinggal di wilayah Persekutuan, kalau ada menghadapi masalah, sila hubungi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah. Beliau harus menyensing lengan. Kalau tidak nanti beliau bukanlah seorang yang boleh dianggap berpatah sayap, paruh kutongkatkan, namun kudaki juga. Apakah daya saya, waktu tidak menyebabkan saya akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk. Kerana sudi datang. Panas telinga dengan saya, Datuk. Okey, tak apa. Terima kasih kepada Jack. Dan malam besok saya tengok ada 3 orang pelayar. Saya kata dia nak tengok saya. Sorry Jack, dia nak seorang kata. Asyik tetamu aja dia nak saya bicara. Selama 2 malam mulai besok dan lusa saya akan berbicara sendirian. Banyak isu-isu yang saya akan bangkitkan. Terutama besok banyak rahsia bangsa kita yang terselak dan tersingkap. Kita jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Terima kasih.